Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bertemu lagi sekali pada pagi ini insya-Allah dalam bacaan dalam kuliah tasawuf kita. Itulah dalam bacaan kitab Al-Iksir, Intipati Amalan Qulub Amalan Hati, daripada kitab Madarijus Salikin. Jadi kita dah sampai kepada manzilah al-muhasabah. Kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa hadhihi al-manazil al-arba'ah al-yaqadhatu wal-fikratu wal-basiratu wal-azmu hiya lisairil manazili kal-asasi lil-bunyani wa 'alayha madaru manazilis safari ila Allah ta'ala ولا يتصور السفر إليه بدون نزولها البتة وهي على ترتيب السير الحسي. Al-Qayyim kata, empat tempat perhentian yang kita dah bincang sebelum ini, iaitulah al-yaqadhah, sedar, fikrah, basirah dan azam. Ia bagi seluruh baki manzilah-manzilah tempat perhentian yang kita akan bincang selepas ini ialah seperti asas bagi bangunan. Dan di atasnya lah berlegar segala manzilah-manzilah, tempat-tempat berhentinya perjalanan kita menuju Allah Ta'ala. Dan tidak tergambar perjalanan kepada Allah tanpa kita turun, tanpa kita melintasi, tanpa kita singgah kepada empat peringkat yang awal yang kita dah bincang sebelum ini. Dan ia seperti susunan perjalanan fizikal. فإن المقيم في وطنه لا يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر. Kerana orang yang bermukim di kampungnya, di negerinya sendiri, tidak mungkin dia boleh bermusafir sehinggalah dia sedar daripada ghaflahnya, kelalaiannya, daripada keperluannya untuk bermusafir. Orang kalau dia rasa dia tak ada perlu musafir, dia tak sedar keperluan tersebut, dia tidak akan musafir, tidak akan tergerak untuk musafir. ثم يتبصر في أمر سفره وخطره وما فيه من المنفعة والمصلحة ثم يفكر في أهبة السفر وتزود وإعداد عدته. Kemudian dia kena perhati dalam perjalanan, dalam urusan perjalanannya ini, apa bahaya dan risikonya, apa manfaat dan maslahahnya. Kemudian dia kena fikir apakah persediaan dan bekalan dan persiapan yang dia perlu buat. ثم يعزم عليه فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة المحاسبة. Kemudian dia kena berazam. Dan bila dia dah berazam dan dia telah begitu jitu kehendaknya, maka dia berpindah kepada manzilah peringkat al-muhasabah. Apa makna muhasabah? وهي التمييز بين ما له وما عليه فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه. Iaitulah dia membezakan apa yang untuknya dan apa yang atasnya. Dia kena bezakan apakah yang baik untuknya dan apa yang buruk untuknya. Lalu dia membawa apa yang baik untuknya dan dia tunaikan apa yang hak-hak yang tertanggung atasnya. So dia tengok apakah hak yang ada padanya, kepunyaan dia, dan apa pula kepunyaan orang lain yang ada pada dia. Lalu dia bawa apa yang dia punya dan dia kembalikan apa yang hak orang lain ke atasnya. Li'annahu musafirun safara man la ya'ud. Kerana dia akan memusafir satu perjalanan yang dia tidak akan kembali lagi. Tidak akan kembali lagi kepada kehidupan lamanya yang penuh dengan maksiat dan dosa. Nas'alullah al-afiyah. Dia akan sekarang ni bergerak menuju akhirat dan tidak akan berhenti lagi berjalan sehingga dia melihat wajah Rabbul Izzati pada hari akhirat dalam syurga nanti. وقد دل على المحاسبة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Dan telah ditunjukkan dalil muhasabah ini firman Allah Ta'ala dalam suratul Hasyri ayat 18, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah, dan hendaklah satu jiwa itu memerhatikan apa yang dia telah kemukakan untuk hari esok. Ini apa yang dia telah letakkan sebagai simpanan bekalan untuk hari akhirat nanti. Wa min arkanil muhasabati, antara rukun muhasabah, an tuqayisa ma baina ma min Allah wa ma minka
فحينئذ يظهر لك التفاوت وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب. Yang pertama ialah engkau kena buat pengukuran. Kau kena bandingkan apa yang daripada Allah dan apa yang daripada kamu. Yang ini nikmat Allah dengan amalan kamu. Maka ketika itu akan tampak jelaslah kepada kamu jauh beza. Dan engkau ketahuilah bahawasanya jikalau tidak kerana kemaafan Allah dan rahmatnya, maka tidak ada lagi apa yang kau layak dapat kecuali kemusnahan dan kebinasaan. Wa fi hadhihi al-muqayasatu ta'lamu anna ar-rabba rabbun wal 'abda 'abdun. Pada perbandingan ini engkau akan yakin, kau akan tahu dengan sebenar-benarnya bahawasanya Tuhan adalah Tuhan dan hamba adalah hamba. Ini Tuhan adalah Tuhan, hamba adalah hamba. Bukannya keliru macam dakwaan ahli wahdatul wujud. Na'udzubillah min dzalik. وتتبين لك حقيقة النفس وصفاتها وعظمة جلال الربوبية وتفرد الرب بالكمال والإفضال وأن كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. Maka jelaslah bagi engkau bahawasanya hakikat, dan jelaslah bagi engkau hakikat jiwa dan sifat-sifatnya, jiwa manusia. Dan jelaslah bagi engkau keagungan, keluhuran ketuhanan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan keesaannya, keesaan Tuhan dengan kesempurnaan dan anugerah limpah kurnia. Dan bahawa semua nikmat yang Tuhan bagi kepada engkau itu limpah kurnia semata-mata, bukan hak engkau. Dan semua nikmah kemurkaan Tuhan yang engkau dapat itu adalah keadilannya, kerana memang engkau layak dan berhak untuk dimurkai. Wa anta qabla hadhihi al-muqayasati jahilun bihaqiqati nafsika. Sedangkan engkau sebelum kau buat perbandingan ini, kau dapati engkau jahil akan hakikat dirimu. Wa bi rububiyyati fatiriha wa khaliqiha. Dan engkau jahil juga akan hakikat ketuhanan penciptanya dan yang telah memulakan kejadiannya. Fa idza qayasta dhahara laka annaha manba'u kulli sharrin wa asasu kulli naqsin وأن حدها الجاهلة الظالمة وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت أبدا ولولا هداه ما اهتدت ولولا إرشاده وتوفيقه لما كان لها وصول إلى خير البتة. Bila engkau dah buat perbandingan ini, engkau akan dapatilah bahawasanya jiwa engkau itu adalah tempat kemunculan segala keburukan dan kejahatan dan asas segala kekurangan. Dan bahawasanya jiwa engkau itu adalah jahilatun zalimah, jahil lagi zalim. Dan jikalau tidak kerana anugerah limpah kurnia Allah dan rahmatnya untuk mensucikan jiwa kamu ini, dia bagi bimbingan dan hidayah, tidaklah dia akan suci selama-lamanya. Dan jikalau tidak kerana petunjuk Tuhan, tidaklah dia akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Jikalau tidak kerana bimbingan Tuhan, tidaklah ia akan boleh sampai kepada kebaikan sama sekali. وتتوقف المحاسبة على سوء الظن بالنفس لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش ويلبس عليه فيرى المساوئ محاسنا والعيوب كمالا ورضا العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه وجهله بحقوق العبودية وعدم علمه بما يستحقه الرب عز وجل ويليق أن يعامل به. Dan muhasabah ini terhenti di atas perkara yang mesti ada untuk kita buat muhasabah, yang kalau tak ada benda ni tak mungkin boleh kita buat muhasabah. Iaitulah kena buruk sangka dengan diri. Buruk sangka dengan diri. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan dan puan. Tapi kita hari ni kalau pergi di motivasi apa semua, dia ajak apa? Kena baik sangka dengan diri, kena percaya diri. Salah. Kan? Kita disuruh buruk sangka dengan diri. Ini adalah maqamul ubudiyah. Kita kena sentiasa buruk sangka dengan diri kita. Kerana berbaik sangka dengan diri sendiri, dengan jiwa kita, dengan nafsu kita, menghalang daripada kesempurnaan pemeriksaan dan akan mengelirukan. Dia akan melihat keburukannya sebagai baik, kecacatannya sebagai kesempurnaan, dan keredaan seorang hamba dengan kadar ketaatannya adalah dalil sangka baiknya terhadap dirinya. So, siapa pun di antara tanda kita ni baik sangka dengan diri kita, kita rasa apa aku buat yang cukup dah kot. Cukup dah tu. Hari ni baca Quran 30 lai. Ada 30 dah cukup. Kan? Dia rasa macam cukup. Kan? Cukup dah hari ni dah baca 5 juzuk dah. Cukup. Tak cukup nak.
wa jahlihi bi huquqil ubudiyah, dan menunjukkan itu jahilnya dia dengan hak-hak ubudiyah, dan dia tidak mengetahui apakah yang berhak untuk Tuhan Azza wa Jalla dan yang layak untuk kita bermuamalah dengan Tuhan itu. Dia tidak tahu bahawa Tuhan berhak untuk kita bagi lebih daripada apa yang telah kita bagi. Dia sangka dia sedekah 1 juta, 2 juta, 1 bilion, 3 trilion, itu dah cukup untuk dia sampai ke akhirat. Kita kata tak cukup. Tuhan bagi kau lebih banyak daripada itu lagi. Kan? Kau tak boleh berhenti. Kau mesti buat lagi dan terus buat sampailah Tuhan cabut nyawa kau. Wa hasilu dzalika, dan hasil kesimpulan daripada perkara ini, anna jahlahu bi nafsihi wa sifatihi wa afatiha wa uyubiha wa uyubi amalihi wa jahlahu bi rabbih wa huquqihi wa ma yanbaghi ay yu'amala bihi yatawalladu minhuma ridahu bi ta'atihi wa ihsanu dhannihi biha, wa yatawalladu min dhalika min al-'ujbi wal kibri wal afati ma huwa akbar min al-kaba'ir adh-dhahirah من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها، فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها. Kesimpulannya Ibn Qayyim kata bahawasanya kejahilan seseorang akan dirinya, jiwanya dan sifat-sifatnya dan bahaya-bahayanya dan aib-aib amalannya dan kejahilannya akan Tuhannya dan hak-hak Tuhannya dan apa yang sepatutnya dia bermuamalah dengan Tuhannya, melahirkan daripada kedua perkara ini rasa redha dengan ketaatan, rasa cukup dah kot dengan yang kita dah buat ini, dan akan menghasilkan baik sangka dengan jiwanya dan melahirkan daripada itu perasaan ujub, takabbur dan segala kerosakan yang lebih besar daripada dosa-dosa besar yang zahir, daripada zina, minum arak, lari daripada medan perang dan sebagainya. Dosa ini lebih besar daripada itu. Allahu Akbar. Maka redha dengan ketaatan yang telah ada, bercukupan dengan ketaatan yang telah ada, termasuk di antara kebodohan jiwa seseorang. Allahu Akbar. Wa arbabul azaimi wal basairi ashaddu ma yakununa istighfaran aqiba at-ta'at لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. Adapun mereka yang mempunyai keazaman dan penglihatan yang tajam, mereka paling banyak beristighfar setelah melakukan ketaatan kerana mereka nampak dan menyaksikan kekurangan mereka dalam menunaikannya, dan mereka tidak melaksanakan apa yang sepatutnya seperti yang layaknya untuk keagungan dan kebesaran Allah. Kerana keagungan Allah dan kebesaran ini, kita salatlah sejuta rakaat pun, khusyuk bila macam mana pun, tunduk bila sampai macam mana pun, tidak mungkin kita boleh memenuhi ataupun mencapai keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya jikalau tidak kerana keadaan itu, tidaklah ada seorang pun daripada mereka yang akan melakukan peribadatan yang sebegini, dan dia tidak redha baginya kerana ibadatnya itu bagi tuannya. Yang ni kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka akan melaksanakan ubudiyah ini, dan tidaklah dia akan redha akannya bagi Tuhannya. Ni maknanya kita kata kalau orang yang betul-betul menyaksikan keagungan Tuhan, dia tidak pernah akan redha dengan taat yang dibuat. Dia tidak pernah akan rasa cukup dengan ketaatan dia buat. Dia akan nak tambah lagi, dan rasa masih kurang dan terus rasa kurang. Itulah kenapa malaikat, walaupun mereka tidak ada dosa, mereka paling kuat ibadat. Sebab tu Nabi-Nabi, walaupun mereka telah dijamin oleh Allah tidak akan diazab, tidak akan ada dosa, tapi mereka kuat beribadat. Itu rahsia. Mereka beribadat bukan sekadar kerana mereka takut azab, tetapi takut pada maqam Tuhan, takut pada kedudukan Tuhan itu sendiri yang terlalu agung, terlalu besar. Yang mana mereka sentiasa takut tidak dapat memenuhi, tidak dapat berinteraksi atau bermuamalah dengan Tuhan seperti yang layak. Macam kita, satu orang besar datang rumah kita tak biasa ada tetamu yang VIP macam itu. Biasa tamu kita, kawan kita, tepuk tampak gelak-gelak saja. Kita akan sentiasa takut walaupun kita dah buat persiapan cantik di rumah kita, sebab kita tak tahu sejauh mana apa yang kita buat itu telah mencukupi dan layak untuk menyambut tetamu yang begini hebat masalahnya. So, Allah Ta'ala ajallu wa azam wa akbar.
وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات وهو أجل المواقف وأفضلها. Allah Ta'ala telah memerintahkan tetamunya dan para penunai haji ke rumahnya untuk beristighfar setelah mereka keluar meninggalkan Arafat. Sedangkan berwukuf di Arafah itu adalah mawqif ataupun tempat yang paling mulia dan paling afdal. Kan? فقال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن رحمه الله مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. Telah berfirman, apabila kamu meninggalkan pada Arafah, maka ingatlah Allah di Masy'aril Haram, ini di Muzdalifah. Dan ingatlah dia seperti mana dia telah memberi petunjuk kepada kamu, sedangkan sebelumnya kamu ni semua orang yang sesat. Kemudian bergeraklah kamu daripada arah orang bergerak, ini pergi ke nak melontak. Dan beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan dari Maha belah kasihan kepada kamu. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan mereka yang beristighfar pada waktu sahur. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, maksudnya golongan ini mereka solat daripada tengah malam sampailah waktu sahur. Bila masuk waktu sahur, mereka duduk dan beristighfar pula kepada Allah sehingga subuh. Allahu Akbar. Itu orang yang ahli ibadat. Walillahi duru Syekh Abi Yazid haitsu yaqul man tahaqqaqa bil ubudiyyati nazara af'alahu bi'ain ar-riya' wa ahwalahu bi'ain ad-da'wa wa aqwalahu bi'ain al-iftira'. Amat indahlah mutiara kata Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Bustami ni memang ada khilaf dari segi adakah dia membawa tasawuf yang betul ataupun tidak betul. Syekhul Islam bin Qaymiyah dan Syekhul Islam bin Qayyim, pada pandangan mereka Abu Yazid Bustami adalah seorang yang sahih akidahnya. Adapun apa yang disandarkan kepada Abu Yazid Al-Bustami daripada perkataan yang berbentuk hulul atau wahdatul wujud, itu semua adalah dusta di atas nama Abu Yazid Al-Bustami. Ini pendapat Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di mana Abu Yazid Bustami kata, barang siapa yang benar-benar merealisasikan maqam perhambaan, dia akan memandang perbuatannya dengan pandangan riak. Ini dia sentiasa melihat apa yang dia buat itu tidak cukup dan ada kekurangan dan kelemahan. Dan keadaannya, dia melihat keadaannya dengan pandangan dakwah. Maksudnya dia melihat keadaannya itu orang soleh, orang taqwa itu semua, yang dia nampak itu hanyalah dakwaan saja bagi dia. Dan perbuatannya dengan pandangan dusta. Ini dia melihat apa yang dia cakap daripada perkataan-perkataan itu semua dusta. Sebab apa? Tak kena dengan amalannya. Sentiasa dia melihat dia kurang. Walaupun hakikatnya dia buat amalan dengan penuh ikhlas, walaupun keadaannya pada pandangan orang semua nampak dia ni orang saleh, walaupun orang melihat perkataannya masya-Allah, perkataan yang indah, yang baik-baik, tapi di sisi dia sentiasa merasakan apa yang dia buat semuanya buruk. Semuanya buruk. وكلما عظم المطلوب في قلبك صغرت عندك وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس تبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته وإنما يقبله بكرامه وجوده وتفضله ويثيبك عليه أيضا بكرامه وجوده وتفضله. Dia kata semakin besarnya, semakin agungnya tuntutan dalam hatimu, maka semakin mengecillah nilainya yang engkau curahkan, yang engkau usaha yang engkau telah curahkan segala usaha untuk mendapatkannya. Semakin besar apa yang kau nak capai, itulah redha Allah, syurga Allah, nak melihat wajah Allah, maka bagi engkau akan melihat apa yang kau buat daripada segala usaha yang banyak ini tidak ada nilai, terlalu sedikit. Sebab apa? Tuntutan yang kita nak tu makin besar. Dan maksudnya orang yang nak beli satu barang yang sangat berharga, yang sangat penting, walaupun mahal harganya, bagi dia itu tidak penting, kan?
Wa kullama syahidta haqiqatar rububiyyah, dan setiap mana kau menyaksikan hakikat ketuhanan dan hakikat perhambaan, kau tahu bahawa Tuhan adalah Tuhan, engkau adalah hamba, maka engkau kenal bahawasanya Allah, dan engkau kenal jiwa engkau, jelaslah bahawa apa yang ada pada engkau daripada bekalan, daripada modal, tidak layak dan tidak wajar dan tidak memenuhi kedudukan Raja yang Al-Haq, Al-Malik Al-Haq, Allah Ta'ala. Jika engkau bawa semua amalan manusia dan jin, engkau masih akan takut hukuman Allah Ta'ala. Dan dia menerima amalan kamu itu semata-mata kerana kemurahannya, limpahan kurnianya. Dan dia memberikan engkau ganjaran kerana limpahan kurnianya. Engkau tak layak, segala amalan engkau ni tak ada nilai, tak ada layak langsung di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini di antara perbincangan kita untuk hari ini berkenaan dengan maqam al-muhasabah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada esok hari. Ada sedikit lagi perbincangan tentang maqam muhasabah, dan kita akan masuk maqam manzilah at-taubah insyaAllah. Tapi kita berhenti setakat ni dulu insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya, dan sama-samalah kita beramal apa yang telah kita sebutkan sebelum ni pada maqam al-yaqdah, al-fikrah, al-basirah, al-azmu, dan kita dah sampai maqam al-muhasabah. Bersamaan yang kita baca kitab ni, sama-sama kita juga naik ke peringkat-peringkat yang kita duduk bincang ni insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.